Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Saiful dari SMK Permai Indah. Terima kasih kerana menonton dan teruskan bersama saya. Perkongsian kali ini adalah untuk membincangkan tips dan praktis menjawab soalan-soalan SPM Kertas 2 bahagian A bagi tajuk ungkapan dan persamaan kuadratik untuk KBSM, dan bagi KSSM tajuk ini telah dijenamakan semula sebagai fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Untuk menjawab soalan ini dengan baik, para pelajar perlu mahir ataupun menguasai kemahiran melakukan kembangan dan pemfaktoran bagi ungkapan algebra. Dan seterusnya, pelajar perlu mahir untuk menggunakan kalkulator lah. Jadi bagi soalan ini ada beberapa tips penting yang perlu diketahui. Yang pertama, kita perlu ingat apa itu persamaan arm kuadratik. Persamaan arm kuadratik kita boleh tulis sebagai AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan sifar, di mana A tidak boleh sama dengan sifar lah. Seterusnya, kamu perlu faktorkan persamaan kuadratik tersebut. Dan yang ketiga, daripada pemfaktoran yang dilakukan itu, kita boleh tentukan nilai bagi pemboleh ubah yang dicarilah, ataupun kita panggil juga sebagai punca kepada persamaan kuadratik yang tersebut lah. Kita lihat soalan ataupun contoh soalan persamaan kuadratik. Soalan yang rutin ini, soalan pertama ni, soalannya berbunyi, selesaikan persamaan kuadratik berikut. Negatif 2 per 3x tolak 5 sama dengan x per 3x tolak 1. Jadi untuk menyelesaikan ini, kita perlu dapatkan yang pertama, iaitu ingat lagi persamaan kuadratik. Kat sini kalau cara yang paling mudah, kita boleh menggunakan pendaraban silang lah. Pendaraban silang. Jadi kita tulis kat sini, negatif 2 darab dengan 3x tolak 1, ini akan sama dengan x darab dengan 3x tolak 5. Ini kita kena kembangkan lah yang tadi kan. Kembangan ni ingat lagi. Cuba dulu. Negatif 6x tambah 2, ini 3x kuasa 2 tolak 5x. Kembangan ingat lagi kan, buka kurungan lah. Seterusnya kita tulis dalam bentuk arm. Kalau mudah kita biar belah sini lah. 3x kuasa 2 tolak 5x tambah 6x tolak 2 sama dengan sifar. Dan ini sebutan serupa ini kita boleh pemudahkan lagi. 3x kuasa 2, ini tambah x tolak 5 tambah 6 tolak 2 sama dengan sifar. Kita dah dapat ini persamaan arm kuadratik dia. Seterusnya, yang kedua, kita kena faktorkan. Ingat lagi macam mana nak faktorkan. Keluarkan. Kalau 3 tu dia nombor perdana, jadi inilah kita akan dapat
3x kuasa 2. Untuk 2 pun nombor perdana kan. Jadi kamu boleh cuba di sini. Jadi untuk negatif, salah satu negatif lah. Di sini negatif 2 darab 1 jadi negatif 2. Dan yang sebelah sana kamu darab silang. Dan bila kamu tambah ini, kamu akan dapat x lah. Jadi dah betul lah. Okay. Maksudnya kita ambil yang baris yang pertama tu. Ini baris yang kedua sama dengan sifar. Ini boleh cuba juga darab balik, tak ada masalah kan. Okey, yang ni bila kita faktorkan ni, maksudnya untuk dapat sifar sama ada ini sifar ataupun sama ada 3x tolak 2 sama dengan sifar, atau x tambah 1 sama dengan sifar lah. Okey, jadi yang ni kita selesaikan untuk x. 3x sama dengan 2, x sama dengan 2/3, atau x sama dengan negatif 1. Jadi konklusinya kita akan dapat x sama dengan 2/3 atau x sama dengan negatif 1. Okey, tak susah kan? Boleh lah kan. Seterusnya kita cuba. Okey, tips macam mana nak guna kalkulator untuk mengira. Okey, ini persamaan kuadratik yang diberi lah. Maksudnya bila kita nak guna kalkulator pun kita perlu guna bermula daripada persamaan kuadratik lah. Jadi okey, sedia dengan kalkulator kamu. Okey, dah kalkulator on. Untuk menggunakan pengiraan ni kita perlu masuk kepada mode. Okey, ada mode. Okey, dah dapat equation ni, pilih satu. Seterusnya kita nak bukan unknown ya, kita nak degree kan. Okey, kuasa yang tertinggi 2. Okey, seterusnya nilai A. Okey, daripada sini kita dah tahu A sama dengan 2, B sama dengan negatif 9, C sama dengan negatif 5. Okey, balik kepada kalkulator kita. A sama dengan 2, tekan sama dengan, ada naik B. B sama dengan negatif 9, tekan sama dengan, C sama dengan negatif 5 dan tekan sama dengan. Tengok, kamu akan dapat, walaupun kalkulator bagi jawapan x1, maksudnya kita dapat nilai P lah. 1, 5. Satu lagi negatif 0.5, ataupun lebih baik kita tulis dalam bentuk fraction, tekan shift, negatif 1/2 lah. Jadi daripada situ bila kita tulis jawapannya, kita dah tahu P sama dengan 5, ataupun satu lagi P sama dengan negatif 1/2. Tapi kalau kamu jawab macam ni, maksudnya kamu tak akan dapat markah sebab tak ada pengiraan yang ditunjukkan di atas ni. Sepatutnya kita perlu tunjuk pemfakturan ni kan. Jadi untuk ni kita kerja dari belakang. Tengok, yang ni kita boleh tulis sebagai P tolak 5 sama dengan sifar. Kita susun sebelah sini. Yang ni pula 2P sama dengan negatif 1, 2P tambah 1 sama dengan sifar. Jadi kat sini kita faktorkan dia. Okay, apa yang kita dapat adalah ni, yang bahagian yang kamu dapat ni masuk ke sini. Okay, ni P tolak 5, 2P tambah 1. Dan daripada sini tengok, macam kamu dah buat, semua dah ada lah. Ini pun dah ada, jawapan pun dah ada. Okey, boleh dapat markah penuh juga. Jadi boleh juga kamu gunakan kalkulator untuk menyemak jawapan kamu lah. Kita cuba semak jawapan kita yang pertama tadi.
Okey, ni. Okay, saya bawa balik ya. Jawapan betul tak? Jadi kita keluarkan kalkulator kita. Okay, kalau masih dalam mood yang sama, kita tekan lagi sama dengan tengok nilai A. Di sini kita kena mula daripada persamaan di sini lah, persamaan kuadratik ni. Okey. Tengok kita dah semak jawapan dia. A sama dengan 3, B sama dengan 1. Ya, betul. C sama dengan negatif 2. Okey. Kenapa kena? Jadi kita tak balik. A sama dengan 3, B sama dengan 1, C sama dengan negatif 2. Ya, kamu akan dapat 2/3. Ini tadi dah 2/3 kan. Satu lagi negatif 1. Ya, betul kan jawapan kita. Okey, seterusnya kita pergi ke soalan yang soalan contoh yang kedua. Soalan yang perlu kamu untuk jawab soalan ni kita perlu faham kata kunci ataupun soalan, sama ada kamu garis ataupun bulatkan jawapan yang betul, ataupun perlu juga lukis rajah lah untuk lebih memahami soalan tu. Dan seterusnya kita bentukkan persamaan daripada ayat ataupun pernyataan yang diberi lah. Yang ni tengok, sebuah bekas mempunyai ini pertama panjang, lebar dan tinggi ya. Dan jumlah isi padu bekas itu, ini apa? Isi padu. Okey. Dan soalan dia nak nilai bekas itu diisi penuh dengan air kan, nilai X. Jadi kalau kamu boleh nampak sebuah bekas ni, kita dah tahu dia ada panjang, dia ada lebar, dia ada tinggi ya. Dia jadi macam kubot lah okay? Ini panjang dia X tambah 7, lebar dia X, tinggi dia 60 cm lah. Dan diberi isi padu. Isi padu maksudnya isi padu sama dengan 48,000 lah. Okey. Jadi apa kaitan isi padu dan ukuran panjang, lebar dan tinggi itulah. Jadi kata kunci dia kat sini isi padu lah. Okey. Isi padu yang diberi tu. Jadi daripada situ kita boleh bentuk persamaan kuadratik lah. Okey. Jadi persamaan yang kamu dapat bentuk daripada sini adalah kita tahu isi padunya panjang, darab lebar, darab tinggi sama dengan isi padu 48,000 lah. Okey. Dan kita kembangkan ataupun pemudahkan dulu, boleh 60 ni. Jadi kalau kita kembangkan ini, dan satu lagi kita mudahkan dulu. Okey. Ini bahagi 60 lah. 800. Okey. Seterusnya kita tulis sebagai bentuk arm kuadratik. Okey, dan seterusnya kita faktorkan. Okey, kalau kamu tengok nombor yang besar ni agak susah kamu nak faktorkan, kamu boleh guna kalkulator lah untuk jawapan dia. Ataupun kalau kamu boleh faktorkan pun tak ada masalah. Okey, kita nak faktorkan ada dua kurungan sifar. Yang ni kalau X tak ada masalah, XX 800 ni, yang ni kita jagalah.
soalannya kita dapat. Okey. Okey, bila kamu faktorkan, jadi dah faktorkan, dah dapat samaan, dah faktorkan. Jadi X tolak 25 akan sama sifar, X sama dengan 25, ataupun X tambah 32 sama dengan sifar, X sama dengan negatif 32. Jadi negatif 32 ni tak sesuai lah, sebab ukuran tadi dia beritahu kan ini bentuk macam ni kan, ini X kan, panjang lebar. Okay. Ini X tambah 7, sini 60. Kalau X negatif macam tak logik lah, jadi kita abaikan lah. Yang negatif ni kita abaikan. Jadi jawapan dia X, soalan tak ada X saja kan, 25 lah, 25 cm. Okey, jadi kamu boleh semak dengan menggunakan kalkulator. Kita cuba semak balik. Okey, masukkan nilai A dia. A jawab dari sini. Kita mula dari A1, B7, C negatif 800. A1, B7, C negatif 800. Dan dengan jawapan X 25. Satu lagi negatif 32 yang kita abaikan. Jadi harap membantu kamu lah. Jadi sekian, terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat. Dan jika video ini bermanfaat kepada kamu, sila like, share dan komen, dan subscribe untuk channel video PDVC Matematik PPD kita, dan supaya tekan butang loceng untuk notifikasi video-video terkini daripada tim Task Force Matematik PPD anda. Assalamualaikum, jumpa lagi.